Walaupun ada, saya baca sebuah buku, saya pun agak terkejut. Orang tanya Nabi, di akhirat besok ada tak bukit, gunung semua sekali? Turun ayat, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang gunung ganang di pada mahsyar besok. Ada ke tidak? Allah kata faqul yansifuha rabbi nasfa. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa, dan dibiarkan, diratakan. Rata sungguh-sungguh. Ada kata ini Ustaz ayat untuk ubat sakit jerawat. Masa dia kata jerawat ni bukit, waktu licin. Tak ada lagi. Jadi ini contoh kita kata penyelewengan kepada makna Al-Quran. Dan kita kena elakkan benda ni. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman apabila orang tanya. Bila kita baca Quran, dalam Quran Allah sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Yang dimasukkan syifa sebenar pada Al-Quran itu, kalau saya boleh bagi persentage tuan-tuan, 90%. Syifa yang dimasukkan oleh Al-Quran itu adalah penyembuh penawar kepada penyakit hati. Munafik, kafir, jahat, tidak percaya kiamat. Dan untuk memahami, kata mendapat syifa, penyembuh penawar pada Al-Quran, perlu kepada tadabbur. Contoh kawan murid saya tadi, Santiago. Dia ni kita kata seorang yang berpenyakit, kafir. Kenapa tidak melihat kebenaran Islam? Apabila dia baca Al-Quran, Al-Quran telah menyembuhkan penyakit kafir dia dengan logik-logik Al-Quran dan juga kita kata segala isi kandungan. Itu masuk syifa sebenarnya. Tetapi walaupun begitu tuan-tuan, tidak dinafikan. Al-Quran itu juga boleh menjadi syifa ataupun penyembuh pada penyakit fizikal. Tapi saya boleh katakan hanya 10% saja. Kenapa? Yang 10% itu pun lebih bergantung kepada keyakinan kita. Keyakinan, keimanan kita kepada Al-Quran tidak boleh disukat. Kalau hari kita boleh sukat 500 ml, timbangan dan sebagainya. Tapi keyakinan tidak boleh. Walaupun begitu kita tak nafikan. Kenapa? Kalau kita nafikan sama sekali Al-Quran itu boleh menjadi syifa, penyembuh pada penyakit fizikal kepada setengah orang sahaja, itu tidak wasatil. Tidak wasatil. Contoh, kenapa Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu dia letakkan satu bab. Dia kata bab ar-ruqa bi Fatihatil Kitab. Ruqan macam berjampi dengan menggunakan Al-Fatihah. Dan hadis bagi seorang sahabat Nabi hanya menggunakan Fatihah untuk menyembuhkan patukan ular kepada ketua kampung. Cuba kita pergi ke hospital, duduk bahagian unit racun tu, datang orang kena patuk kepala. Tak payah, saya baca Fatihah. Tuan-tuan berani buat? Kalau tuan-tuan tak berani buat, bermakna 10% saya katakan tadi, itu pada andaian saya, terlalu subjektif. Tetapi tidak boleh dinafikan. Dan Imam As-Suyuti sendiri pun tuan-tuan, Imam Suyuti sendiri pun dia meletakkan satu bab dalam kitab dia, Al-Itqan fi Ulumil Quran, dipanggil bab Khawasul Quran, khasiat Al-Quran. Dan ini menceritakan bagaimana ayat-ayat tertentu dengan izin Allah boleh menyembuhkan setengah-setengah. Boleh ke Ustaz Syauqi lagi dua ni? Ustaz Syauqi boleh lagi dua. Terima kasih Tuan. Dan seterusnya, ini kita kata suatu ayat perlu difahami dalam siaq ataupun konteks yang sebenar. Ini banyak contoh penyelewengan. Contohnya perkataan qadir. Allah kata wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau kita buka dalam Quran banyak qadir. Tapi kita tidak boleh umumkan qadir pada wallahu ala kulli syai'in qadir itu untuk sesuatu yang bukan di luar konteks ayat. Contoh berlaku, seorang pelakon filem. Dah kita kata almarhum, tak payah sebut nama. Dia biasa melakukan watak-watak yang kita kata berbentuk agama. Dalam sebuah cerita dia buat ceritanya, roh si mati bulan Ramadan datang jumpa dia, minta supaya dia doakan. Dan akhir cerita tu, roh si mati yang jahat datang ke rumah dia, bergaduh, anak dia boleh menyaksikan dengan mata kepala roh tu datang. Kemudian apabila roh tu habis bergaduh, diseduk oleh cahaya putih, macam cerita orang putih. Lepas tu bila dia nak justifikasikan peristiwa itu, dia kata kepada anak dia dalam filem tu, ustaz-ustaz kena tengok filem sebenarnya, baru kita tahu cerita-cerita isu dan sebagainya. Dia kata kepada anak dia, apa yang kamu perhatikan sekejap tadi adalah sesuatu yang ajaib, tetapi dengan kuasa Allah, Allah boleh buat apa saja. Kenapa? Wallahu ala kulli syai'in qadir dipakai. Sedangkan wallahu ala kulli syai'in qadir tuan-tuan, dia ada cerita sebelum. Contoh, Allah kata cerita mengenai Uzair yang tidur selama 100 tahun. Last kali bila Allah Ta'ala sedarkan dia daripada tidur, kemudian dia tengok kaldai dia tu yang dah menjadi tulang, bercantum, tumbuh daging, hidup semula. Dia kata falamma tabayyana lahu, bila dah jelas kepada Uzair hidup balik kaldai tu,
Qala katanya Uzair, Anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Qadir di situ menghidupkan orang mati. Baca ayat lain qadir dalam konteks ayat ni. Kita tak boleh ambil ayat ni kita pakai pada tempat lain. Contoh, malam tadi saya mimpi. Tengah saya tidur, datang satu makhluk yang besar memeluk saya. Saya tidak boleh bernafas. Waktu makhluk tu kata, baca wahai Abdullah. Waktu saya kata, nak baca apa? Saya boleh membaca tapi nak tahu apa nak dibaca. Waktu makhluk tu peluk lagi saya, baca wahai Abdullah. Lepas tu makhluk tu pun memperkenalkan diri dia. Aku adalah Jibril. Abdullah, hari ini kamu adalah Rasul. Jadi saya kata, saya datang ke Dewan yang ini, saya kata hari ini saya seorang Rasul. Kenapa? Malam tadi Jibril datang lantik saya. Waktu tuan-tuan pun kata, tak boleh, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Saya kata, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi hari ini saya Rasul. Kenapa? Allah maha berkuasa. Itu bahayanya kalau sesuatu ayat itu dibawa luar konteks.